Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada kawan-kawan yang berada di Facebook malam ini menonton kita punya sesi Facebook Live sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur online di Shopee. Kita ada beberapa siri perkongsian live pada sejak 19 hari bulan Mac hingga 4 hari bulan April sempena Pesta Buku Antarabangsa KL Kuala Lumpur online di Shopee. Anjuran kasih terbit dan juga 2 penulis. Right. So malam ni kita ada tajuk yang best punya untuk kawan-kawan yang bercita-cita nak membeli rumah, nak buat loan pinjaman. So apatah lagi yang mungkin yang bekerja swasta ataupun yang bekerja kerajaan. So malam ni memang satu perkongsian yang sangat menarik yang anda memang kena dengar. Sebab kita nak kupas isu-isu tentang loan bank lawan loan LPPSA ataupun loan kerajaan. Selalu orang panggil loan kerajaan kan. So loan LPPSA tu loan kerajaan lah. Okey, sebelum kita bermula, bukan saya seorang lah nak bercakap malam ni macam mana yang saya umumkan dekat poster kat Facebook semua tu. Saya nak minta tolong kawan-kawan untuk sharekan sesi live ni di Facebook masing-masing. Sharekan di Facebook masing-masing supaya makin lebih ramai orang mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Sebab bukan mudah saya nak kumpulkan seorang pakar dalam pinjaman perumahan dan juga seorang pakar dalam pinjaman kerajaan duduk dalam satu slot sesi tau untuk kita berbincang persamaan, perbezaan, strategi, tipsnya. Bukan senang. Betul lagi kawan-kawan yang ejen rumah, real estate negotiator pun wajib kena tahu sebab nanti bila ada klien nak beli rumah guna loan kerajaan, jangan blur lah kan sebab dah dengar sesi ni. So wajib sharekan dekat Facebook anda, sharekan dekat grup-grup agensi anda. Alright. So malam ni, Assalamualaikum. Saya dah dapat satu komen. Faizal Maliki, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih menonton. Terima kasih menonton Cik Faizal. Okay. So malam ni kita ada 2 orang tetamu. Okay. Tetamu pertama saya adalah Kenny Lee. Alright. Kenny Lee, okay. Kenny adalah penulis buku yang kasih terbit keluarkan. Tolong luluskan strategi pinjaman rumah yang anda belum tahu tapi anda akan tahu apabila baca buku ini. Selamat petang semua. Okay, saya nak bagi sedikit pengenalan lah tentang Kenny kan. Okey, Kenny berasal dari Melaka dan merupakan anak sulung daripada 3 adik-beradik. Ayahnya bekerja sebagai jurutera, maknya suri rumah sepenuh masa. Kenny telah berjinak-jinak dalam dunia pelaburan hartanah pada tahun 2010 selepas berjaya mendapat ijazah sains kimia dari USM. Bukan sembarangan ni orang kimia ni. Okey, lepas tu Kenny mula berkecimpung dalam dunia perbankan pada tahun 2014 sebagai seorang banker hartanah. Selain itu dia juga menulis masa lapang dengan menulis blog. Tu namanya Hikayat Hartanah yang dijadikan buku. Okey. Selamat malam Kenny. Unmute Kenny. Unmute Kenny. Okey. Selamat petang semua. Selamat petang. Terima kasih. Wah, memang introduksi yang sangat power lah. Itulah kita kena bagi power ni. Ada 30 orang menonton sekarang nak dengar banyak tips daripada Kenny. Wah, dah 30 orang. Okey. Streamnya ni bagus juga, tak nampak. Jadi tak nervous Tak stres ya. Aduh. Okey, saya nak perkenalkan ahli panel kita yang kedua. Alright. Ahli panel kedua kita Syazura Hashim. Atau kalau ni otak-otak lama kenal Syazura Hashim ni sebagai Akak Adoy kan? Ya. Akak Adoy. Tapi sebab Facebook dah tak bagi dia pakai nama pena dah. So dia itulah mak marah.
Terpaksalah tukar Facebook dia dari Akak Adoy kepada Syazura Hashim. Macam tu kan. Okey, saya nak perkenalkan Akak Adoy ataupun Syazura Hashim. Nama penuhnya Noremi Syazura binti Hashim. Noremi Syazura. Noremi Syazura binti Hashim. Alright. So sekarang nama famous sekarang adalah Syazura Hashim. Dia dikenali di media sosial Facebook, IG dan Telegram sebagai Akak Adoy. Berpengalaman sebagai guru sambilan di beberapa sekolah rendah dan sekolah menengah dari Kedah hingga ke Selangor. Oh, jauh ni, dari utara pergi ke tengah. Pesara kerajaan di salah sebuah agensi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Oh, jangan silap kawan-kawan. Walaupun sebut pesara, Akak Adoy bukan berumur 60 tahun. Dia bersara awal. Dia bersara awal. Dia bukannya tunggu yang dah tak larat kan, yang nak naik tangga pun dah tak larat tu nak bersara, tak. Akak Adoy ni dia bersara awal dengan pilihan. Alright, telah berkhidmat hampir 20 tahun dan bersara pilihan pada akhir tahun 2017. Sekarang menjadi real estate negotiator sepenuh masa di Kedah. Tempat bermulanya langkah sebagai speaker LPPSA. Terdahulu dia seorang real estate negotiator di Lembah Kelang. Akak Adoy berkongsi kenal LPPSA dan hartanah di Facebook personal, Facebook page, Instagram dan Telegram channel. Nak cari dia punya sharing dia, boleh cari hashtag cerita LPPSA, hashtag cerita Akak Adoy pun ada. Macam-macam hashtag Akak Adoy ada. So, macam mana? Apa khabar? Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat malam nak tidur kan? Okey, tak tidur lagi. Selamat petang. So, ni di Kedah ni Kedah panas. Tak hujan Tak hujan. Semalam hujan, hari ni tak hujan. Kenny baru je kehujanan dia. Sampai dia punya order Grab food dia kena cancel. Yalah Adoy. Kenny, jaga sebut Adoy banyak kali Kenny. Nama dia Adoy. Okey. Malam ni saya panggil Puan Syazura. Okey. Alright, so itu pengenalan lah untuk kawan-kawan yang menonton pada malam ni. Okay, walaupun saya dah preparekan beberapa muka surat soalan, kan. Berapa muka surat ni kan, soalan dah ada. Banyak susah soalannya adik. Itu last minute. Kalau saya plan 2 minggu sebelum, saya tak tahulah macam mana dia punya soalan. 5 jam pun rasa tak habis kot. Tak apa, walaupun begitu, kawan-kawan yang menonton boleh bertanya soalan. Letakkan soalan di ruangan komen. Jadi kita akan bacakan dan tanya. Dan supaya dapat jawapan directly, personalized untuk kawan-kawan. So jangan bimbang Okay, sementara tu juga untuk kawan-kawan juga yang menonton malam ni, macam tadi saya dah cakap suruh sharekan kan dekat Facebook masing-masing. So jangan lupa juga kalau macam ni saya tengah buka live, kalau ada nak buka benda lain dekat Facebook ke dekat handphone masing-masing, boleh minimalkan dia, tekan satu button kecil kat sini, so dia akan minimalkan turun jadi kat bawah. Jadi bolehlah pergi buka benda-benda lain dekat handphone sambil kita punya live bermain di bawah ni. So itu benda yang dah ada sekarang lah, features yang ada di Facebook. Okay, Cik Rosdi. Wah, Cik Rosdi dah muncul. Assalamualaikum Ani dan Akak Adoy. Selamat malam Kenny. Waalaikumsalam Cik Rosdi. Selamat malam Cik Rosdi. Yes. Cik Rosdi di Sabah ke sekarang? Ke dah dekat Semenanjung ni? Okay. Tidak membuangkan masa, saya nak tanya soalan saya yang pertama yang saya dah sediakan panjang lebar. Alright. Soalan pertama saya nak tanya kepada Kenny dululah sebab boleh. Tajuk ni pun loan bank kan, loan bank versus loan LPPSA. So kita tanya loan bank dulu. Okay, soalan pertama, untuk kita nak mohon pinjaman bank kan dia ada kelayakan kan. Berapa yang kita layak? Okay, so kepada bank, apakah kriteria untuk menilai kelayakan sesebuah pemohon? Kalau nak cerita panjang ke cerita pendek ni? Cerita pendek tapi padat. Okay, saya beri yang
Soalan ni je. Nanti panjang, nanti ramai tak faham kan, susah. Okey, saya apa kriteria yang untuk bank untuk tengok kelayakan kan? Jadi sebenarnya bank cuma tengok 2 perkara saja yang anda kena betul-betul perhatikan dan beri titik tumpuannya. Satu adalah laporan kredit. Ini bermaksudnya SIKRIS, SITOS. Yang kedua ialah kebolehupayaan anda membayar balik pinjaman tersebut. Maksudnya DSR dengan lagi satu dalam buku tak ada pendapatan boleh guna bersih. Maksudnya lepas bayar loan boleh makan nasi ke tak? Cukup untuk hidup ke tak? Itu saja. Jadi yang ini 2 saja anda kena tahu. Okey. So laporan SIKRIS, SITOS, apa tadi dan berapa pendapatan yang boleh digunakan selepas tolak? Kebolehupayaan membayar balik pinjaman. Kebolehupayaan membayar maksudnya, balik. Kan nisbah yang pertama ya DSR, nisbah yang kedua adalah kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil Net Disposable Income, NDI, tapi kalau dalam bahasa Melayu pendapatan guna bersih. Maksudnya lepas bayar loan, semua loan termasuk loan yang baru nak apply ni, adakah cukup untuk hidup? Pendapatan sara hidup lah. Itu saja. Itu kalau loan bank. Kalau loan government pula, macam mana? LPPSA ni adakah melihat kriteria tu sama dari segi kelayakan? LPPSA ni dia berlainan, berbeza, bertentangan dengan bank. Kalau bertentangan bertentangan. Tak ada langsung. Tak ada kena-mengena langsung. Dia satu. Tak nak tengok langsung. Tak tengok langsung. Dia cuma tengok apa yang ada atas slip gaji je. Slip gaji bersih, dia dapat tinggi. Okey. Slip gaji tu yang kalau ikut ni, senangnya, pegang satu je. Kalau untuk LPSA ni, kurang potongan, tinggi kelayakan. Tengok gaji hakiki je kan? Ya. Dia campur allowance lah. Dia campur 5 allowance. Allowance pun dikira juga allowance pun kira. Okey. Ya, dikira. 5 allowance tetap. Dulu tak kira kan sebelum LPPSA, dulu BPP kan, bahagian penyaman perumahan, dia tak tengok allowance kan? Sejak LPPSA ni, kewujudan LPPSA dia dah tengok allowance dah. Ya, lepas tu dia naikkan dia punya kelayakan maksimum pun dah dinaikkan. Banyak penambahbaikan lah. Okey. So key point kat sini untuk kawan-kawan yang menonton adalah kalau bank dia tengok tadi kemampuan membayar berdasarkan SITOS, SIKRIS dan juga Net Disposable Income, NDI. Namun begitu, bagi LPPSA, Kakitan Kerajaan yang bekerja, yang nak apply LPPSA, tak tengok semua SIKRIS, semua SITOS tu, tolak tepi based on payslip sahaja. Ini 2 poin yang sangat penting. Kenapa saya tanya soalan ni dulu? Sebab saya nak kawan-kawan semua faham. Alright, so okay, kita tengok komen sekejap. Ni Cik Rosdi tadi, dia di KK. Tuan Muhammad kata Cik Rosdi ni accountant yang power. Diorang dah bisa sembang dah ni. Cik Rosdi kata ni MBA pun ada. Okay, Khair Alimar. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Cik Khair. Terima kasih. Okay, soalan seterusnya. Katalah kan. Kalau gaji, katalah. Gaji berapa yang boleh lepas loan? Katalah nak beli rumah harga 200,000. Nak beli rumah, nak buat loan 200,000. Katalah dia ni tak ada pinjaman lain lah. Tak ada kereta, tak ada apa kan. Kalau bank berapa at least lah gaji kena ada untuk boleh lepas loan 200,000? Lebih kurang. Kita kalau bercakap dengan gaji kita mesti tengok gaji bersih lebih kurang 1,500 hingga 2,000. 1,500 hingga 2,000 lebih kurang. 2,000. Gaji bersih maksudnya dah tolak EPF, tolak SOKSO, EIS. Semua dah tolak. Employment Insurance Scheme. Yang baru punya. Okey. Semua tu kena tolak. Kalau saya tak silap gaji
gaji kurang daripada berapa, tak perlu tolak EIS, saya dah lupa. Dia kena check majikan punya skala. Okay. So gaji kena 1,500 ke 2,000 at least baru boleh dapat beli rumah dengan pinjaman sebanyak lebih kurang RM2,000. Ini dengan andaian tak ada pinjaman kereta, tak ada personal loan kan, tak ada credit card, apa semua. Gaji bersih bersih. Gaji bersih. Bukan gaji kasar. Gaji bersih. Bukan gaji kasar, gaji bersih. Okey, tapi kalau LPPSA pula. LPPSA nak beli rumah, nak buat loan RM200,000. Okey, at least gaji berapa? Basic berapa ataupun grade berapa ni? Untuk dia rujukan. Okey. Dia macam ni, LPPSA ni dia ikut slip gaji. Dia kadang-kadang kita susah nak cakap dari segi grade atau tanggal gaji sebabnya kadang-kadang orang yang gaji sikit, grade rendah tapi potongan slip gaji dia bersih elok. Credit dia mungkin lebih tinggi daripada orang yang grade tinggi, gaji tinggi tapi potongan banyak atas slip gaji. Banyak buat personal loan lah. Banyak kawan government ni nak kahwin lah. Nak kahwin betul lah. Jadi kita boleh kata gaji bersih tu lebih kurang dalam 1,700 lah. 1,700 ni kalau tak ada potongan lain-lain lah dekat slip gaji Ya. 1,700. Cuma sekarang ni bank lagi murah lah sebab rate dia dah lagi kan sekarang. Yalah, saya yang sekarang tadi beri betul, saya beri tadi pada Kak Ani adalah anggaran pada yang kadar faedah yang lepas lebih kurang 4%, 4.something%. Betul. Sekarang ni memang lebih rendah lah. Tapi jangan lupa kalau gaji kasar 3,000 dan ke bawah, biasanya bank akan ada satu kategori khas untuk golongan ini. Kategori yang sangat vulnerable. Jadi DSR mereka ada yang bank 60%, ada 55% pun ada maksimum. Jadi biasanya kalau anda ada hutang, ada apa-apa hutang, terutama kereta, memang tak lepas lah. Tak perlu tengok lagi. Betul. Kalau kereta, ada kereta pun dah 500. Personal loan habis. Memang tak lepas. Dia berbeza dengan LPPSA tadi kan. LPPSA sebab tak tengok sikris. Kawan-kawan kena ingat. Kalau gaji, contohlah gaji tadi kita kata tadi Keding kata gaji 1,500 ke 2,000, kalau tak ada hutang apa-apa boleh dapat loan 200,000. Kalau tak ada hutang apa-apa. Tapi kalau ada hutang kereta, mungkin insya-Allah tak lepas. Bukan insya-Allah lepas, insya-Allah tak lepas. Betul. Kalau ada kereta RM500. Kereta namun ke begitu, personal loan. ada personal loan kan, kredit kad tertunggak ke apa. Namun begitu, kalau kan anda kaki tangan awam, oleh kerana LPPSA tidak melihat sikris, anda boleh berpindah pergi ke loan kerajaan. Sebab loan kerajaan tidak melihat sikris. Asalkan kena ingat tadi, payslipnya bersih. Betul? Maknanya loan kereta tu tidak ditolak daripada payslip. Tetapi hanya dibayar bulan-bulan kepada bank secara manual. Alright. Okay, itu dia soalan intro dia pun dah pergi deep dah tu. Kita dah ada banyak soalan masuk ni. Okay, kita ambil satu soalan dulu Boleh. Okay, ini soalan LPPSA. Okay, Muhammad Aizat dia tanya, kalau nak beli rumah kedua on LPPSA, cuma dah settlekan rumah pertama, macam mana ya perkiraan kelayakan, sama ke macam kira rumah pertama? Okay, dia berbeza lah. Dia memang ada perbezaan. Okey, kalau dari segi kelayakan, dia ambil kelayakan yang semasa, tolak yang dia dah guna untuk pembiayaan LPS pertama dulu. Jumlah tu yang dia tengok. Itu satu cara. Yang kedua, pinjaman bayaran ansuran bulanan dia tak boleh melebihi 50% daripada gaji bersih dia. Dekat payslip tadi tu. Ya. Kan? Dia tengok balik payslip pada waktu tu macam mana pula? Ya, keadaan masa tu. Kalau masa LPPSA pertama 60%. Kalau yang kedua 50%. Lepas tu tempoh dia pun pendek sikit. Tempoh dia 30 tahun sahaja. Oh, tak boleh pergi lebih 35 tak boleh dah? 35 tahun untuk LPPSA pertama sahaja. LPPSA kedua 30 tahun. Mungkin sebab sepatutnya yang kedua ni
yelah dah rumah yang dah kedua kan. So umur pun dah makin meningkat. So tak boleh nak panjang-panjang lah dah agaknya begitu. Betul lah. Maksimum sampai umur 90. Dia manage kat situ lah. Ya. Wah. 90. Sampai 90. Habis tu 90. Kalau dah pencen macam mana? Ya. Dia tolak daripada pencen Ya, dia akan ada tolak daripada pencen. Itu untuk pencen lah. Kalau untuk yang kerja BSP sampai tempoh dia tarikh besaran wajib dia. Wah. Kalau besaran wajib 60, dia 60 lah. Kalau tu yang untungnya siapa yang ambil pencen. Dia boleh pergi sampai 90 tahun. Tapi kesian lah duit pencen dia dah sikit lah tinggal kan. Sebab dia bayar loan rumah. Sebab tu lah tak kira lah kalau loan bank ke, loan LPSA ke, belilah rumah masa masih muda. Betul. Itu je. Betul. Jangan tunggu dah nak pencen baru cakap, alamak aku tak ada rumah. Kan, aku tak ada rumah ni jadi dah nak pencen dah syok duk quarters kan. Quarters lawa pula tu kan. Dapat rumah teres 2 tingkat kan. Yalah. Sepatutnya duit pencen tu kita spend lah pergi bercuti ke mana-mana kan. Gunakan untuk life. Tak payahlah gunakan untuk hutang dah. Betul. Okey, soalan seterusnya. Boleh faham ni tadi Cik Aizat ni? Dia lebih kepada kuota lah. Dia macam kuota. Kuota tu boleh lepas berapa. Loan pertama dah pakai berapa banyak. So baki tu tinggal baki yang boleh je lagi. Dia tak ada reset balik ke zero. Tak ada. Dia tak macam bank. Dan tadi tu dan kena tengok balik keadaan payslip pada waktu tu. Jangan lebih 50%. Keyword untuk LPPSA adalah payslip. Tu je. Keyword untuk bank adalah secretitos. Kan? Betul. Alright. So soalan seterusnya untuk Kenny. Pinjaman bank sekarang ni kita boleh dapat 100% untuk rumah pertama. Itu kalau skim rumah pertama ku lah kan. Jadi kalau tak ada skim rumah pertama ni sepatutnya 90%. Rumah kedua pun boleh dapat 90%. Jadi tapi ramai yang kata macam patutnya rumah kedua pun boleh dapat lah 90% kalau kita markup SPA. So markup SPA. Maknanya harga dekat perjanjian jual beli tu kita naikkan ikut harga valuation walaupun kita beli harga sebenarnya lebih murah supaya kita boleh dapat 100%. Okey, dari segi bank sebenarnya benda ni legal ke illegal? Benda ni sebenarnya benda ni okey, benda markup ni sebenarnya adalah illegal lah. Dari kacamata bank pun. Tapi ramai orang buat biasalah. Ramai orang buat memang. Tapi itu pun norma baru tu. Kita pun rent pun kita buat. Ya. Yalah, kalau owner setuju, kalau tak ada masalah okeylah. Tapi kalau bank, dari kacamata bank, kalau mereka tahu kan mereka apa yang mereka buat ialah mereka akan beri pinjaman berdasarkan nilai sebenar yang atas SPA. Dan maksudnya mereka akan potong pembiayaan anda. Kalau tak ada duit dah top up, susahlah nanti. Mungkin you kena cancel lah. Jadi kalau nak buat ni tolong buat dengan was-was lah, dan anda kena faham risikonya. Okey? Ya, betul. Bila markup kita buat loan lebih kan, so ansuran dia pun lebih tinggi lah. Tapi bukan itu saja Kak, yang proses tu kena faham juga sebab kita ada kes juga peguam dengan peguam dan duit tu tengah-tengah hilang. Ada juga. Bank tiada dalam transaksi bank tak tahu apa-apa. Anda mesti kena bayar juga. Nak bawa nak saman pun susah juga sebab benda ni macam illegal sebenarnya kan. Tak boleh menang Kak. Memang tak boleh menang. Sebab memang benda ni dah memang di letter undertaking semua tu memang tak salah di sisi undang-undang. Ya, betul. Jadi buat dengan risiko ni kena faham Okey. Macam mana pula dengan LPPSA? LPPSA ni dah dapat 100% pinjaman, lepas tu dia markup lagi. So lagi banyak cash lah kan? Kan?
Tapi sebenarnya kan tak banyak cash pun sebab JPPH selalu bagi nilai lebih rendah. Kan? Okay, dia sebenarnya macam ni tau. Kalau dia guna konsep markup ni, dia kena ikut, dia kalau LPSA ni dia ada 4 harga tau yang kita perlu tengok. Satu, harga SMP. Dua, harga yang kita mohon untuk pinjaman, pembiayaan. Okay. Tiga, harga JPPH. Okay. 4, kelayakan. Okay. Empat-empat ni LPPSA akan luluskan yang mana yang terendah. So masa isi borang permohonan tu buat elok lah. Kalau katalah dia nak buat, kata dia nak buat sama dengan harga JPPH. Sebab harga JPPH yang paling tinggi, yang paling tinggi yang dia boleh minta, sebab kelayakan dia lagi tinggi daripada JPPH. Sebab dia akan ikut JPPH. Katalah kelayakan dia 250,000 tapi JPPH kata 200,000. 200,000. Kelayakan dia pun boleh 250,000. 200,000 je lah yang dapat. Jadi dia kalau dia walaupun nak harga SPA dia 250,000 kan? Ya. So kalau nak markup, dia kena tahu JPPH bagi berapa. Jangan suka-suka hati. Sebab JPPH tak sama dengan value luar. Betul. Yes, ini soalan saya yang saya plan selepas ni. Betul. Maknanya maknanya memang betul lah kan? Susah ni. Betul lah, valuation LPPH ni selalunya lebih rendah daripada bank. Betul kan? Ya, betul. Kenapa jadi macam tu? Okey, ni dah boleh kita jadi general lah soalan ni. Macam bank dia akan ada panel valuer dia kan? Dia akan based on panel valuer untuk memberi penilaian. Tapi LPPSA akan melihat kepada value yang diberikan oleh LPPH. Kenapa ada perbezaan yang ketara antara panel penilaian swasta, swasta lah tadi yang bank refer dengan yang LPPH bagi, JPPH bagi tadi? Okey, selalunya kes macam ni tau. Dia kalau rumah yang dalam pembinaan, JPPH selalunya akan follow dengan harga yang developer. Kecuali rumah yang completed tu maksudnya rumah yang dah siap dan tak terjual lagi, yang tak habis jual lah kan. So JPPH akan tengok sama ada kalau projek pembinaan tu dia lebih 70% tak jualan dia. Kalau kurang 70%, market value dia akan rendah. Sebab JPPH akan beranggapan kata rumah tu tak ada sambutan. So dia akan tengok transaksi sekeliling juga. Lepas tu kalau rumah subsale, dia akan tengok sebab mostly tak ada kelulusan dia PBT. JPPH memang straight kat situ. Yelah kan diorang buat renovation tak ada kelulusan kan? Ya, betul. Kata kalau value luar kita boleh lah nego sikit. Tapi JPPH kalau kata tak dapat, JPPH kita boleh buat rayuan. Tak ada masalah, boleh buat rayuan kalau kita tak capai bank yang kita nak. Satu, buktikan kata rumah yang nak beli tu, renovate tu ada kelulusan daripada PBT. Kalau tak ada, pergi upah pelukis plan, pergi bayarlah penalti untuk dapatkan dia punya kelulusan tu. Kan kalau okey, tu satu. Nombor 2 adalah kita upah value luar. Okey. Value swasta untuk pergi buat evaluation. Ambil report dia, bawa pergi JPPH. Boleh macam gitu? Boleh. Sebab kalau kita rasa perbezaan dia tinggi sangat, kita buat macam tu. Keluarkan duit sikit, valuation berapa ratus je selalunya kan. Valuation tak mahal kan? Valuation tak mahal sangatlah. Jadi bawa report tu pergi buat rayuan dekat JPPH. Okey. So ada benda lah yang untuk kita buat rayuan, jangan buat rayuan kosong. Ya, betul. Adalah bukti kan, bukti profesional yang kita nak bawa. Untuk kita support kan. Kenapa kita nak minta harga yang kita nak tu. Nice. Okay, ini info yang sangat bagus
untuk kawan-kawan yang nak apply FPSA. Saya teringat tadi sebut pasal valuer punya harga bukan mahal sangat. Saya teringat saya pernah dengar satu talk yang disampaikan oleh seorang valuer. Dia kata korang cuba tengok, dia kata dalam sesuatu jual beli hartanah, dia kata lawyer, ejen rumah kan, penrunding hartanah kan, real estate negotiator, lawyer, real estate negotiator, dan saya lah, dia kata sebagai valuer. Antara tiga pihak ni paling rendah dia punya bayarannya adalah valuer. Betul? Sedangkan saya yang menentukan nilai sesebuah rumah, dia kata, tapi saya paling rendah. Itu memang okey lah. Nak buat macam mana? Itulah hakikat kan? Ya, betul. Okey, kita layan satu soalan ni sementara. Ni kita rehat sekejap dengan satu soalan. Rehatnya dengan satu soalan ya. Karen Izwan, pertanyaan kepada Syazura. Oh, ni famous ni. Lepas ni termimpi-mimpi ni Kak Adoy ni. Pertanyaan untuk Puan Syazura. Pertama, sekiranya saya dan isteri telah membeli rumah pertama combine dan rumah kedua atas nama saya, dua pinjaman tidak tertera dalam slip gaji kami. Oh, maknanya dia buat loan bank lah kan, sebab tak ada keluar dalam slip gaji. Adakah jumlah pinjaman mengikut slip gaji atau selepas tolak pinjaman? Pertama. Soalan pertama dia. Saya rasa saya dah tahu dah jawapan tadi. Kan? Okey. Tahu dah. Dah tahu dah tadi. Okey, saya tolong jawabkan saya mengurangkan dengan Ailio ni. Okey, yang pertama memang dia tidak mengurangkan kelayakan lah sebab LPPSA hanya berdasarkan slip gaji. Okey. Kedua, sekiranya saya apply LPPSA, isteri boleh apply lagi atau suami isteri hanya boleh mohon sekali sahaja. Okey, ni kira dua penjawab awam lah ni. Dua penjawab awam lah. Saya kira kan. Seorang satu lah, seorang sekali lah, tak ada masalah. Sebab sebelum ni dia beli dengan bank kan. Yang beli join tu. Bank. Sebab tak masuk dalam payslip, maknanya beli dengan bank lah. Beli dengan bank. Jadi kelayakan dia dua-dua orang masih belum guna kelayakan. So dua-dua orang layak. Dan seorang penjawat awam boleh guna 2 kali kelayakan FPSA sepanjang perkhidmatan. So boleh pakai 4 kali sebenarnya lah. 4 kali. Suami 2, isteri 2. Ya, atok elok. Tapi dia 2 kali tu dia tak boleh serentak kan? Ya, betul. Alright. So boleh faham So tak ada masalah Cik Khairul Izwan, boleh isteri boleh buat FPSA, suami boleh buat FPSA. Asalkan janganlah korang combine pula. Kalau korang combine, kan korang combine boleh satu rumah. Tu sekali je lah boleh guna. Kira sekali campur satu lah yang kedua nanti. Gitu. Okay. So, cukup soalan daripada tetamu, daripada penonton. Kita soalan yang saya prepare. Kenny, soalan ke-17 saya bawa ke depan. Wah, soalan ke-17. Jap. Nota saya mana? Tadi perbincangan sikit tadi, kita bawa soalan ke-17 ke depan. Boleh. Alright, soalan ke-17 senang je. Macam mana nak apply loan bank ni? Apakah yang dokumen yang diperlukan? Okey. Dokumen yang diperlukan saya akan ulaskan dari segi warga negara ya, sebab bukan warga negara ada dokumen yang lain. Bukan warga negara mungkin tak tonton kot rancangan ni. Yalah, mungkin kita betul juga kita berbahasa Melayu di sini. Okey, warga negara yang makan gaji, apa dokumen yang diperlukan ialah yang biasa adalah mandatory untuk kad pengenalan. Lepas tu you perlukan kopi kad pengenalan dan slip gaji, 3 bulan slip gaji, 3 bulan bank di mana gaji dimasukkan ya. Kena nampak tally dengan penyata gaji, dan lagi satu adalah penyata KWSP. KWSP ni ada yang majikan yang pekerjaan saya pernah nampak tak ada KWSP untuk kerja kontrak ni. I pernah nampak, tapi yang ini sajalah. Satu ialah kad pengenalan, slip gaji 3 bulan, penyata bank 3 bulan yang di mana gaji dimasukkan. Okey. Kalau
Dokumen hartanah pula, jikalau beli dari pemaju, dapatkan satu booking form daripada pemaju, dah bayar booking kan, ada satu booking form bagi pemaju, bagi bank. Kalau beli subsale, lebih sikit lah, kena ada booking form. Kalau beli dengan agent ke, beli dengan owner, kena ada booking form, kena ada SMP nama. Kalau tak ada SMP tak apa, tak kena ada title. Kalau ada title, mesti ada kena title. Grant lah. Kalau tak ada grant, SMP kena ada. Itu saja. Okey, itu dia dokumen yang diperlukan. Memang pendek, senang. Tapi tu straightforward punya case lah, kecuali orang yang dah ada 8 rumah, 10 rumah ke, itu mungkin complicated sikit lah. Kan, itu complicated Yelah, sikit. betul. Kalau buat bisnes sendiri, memang complicated sikit lah. Ini Puan Anis Hafizah ni yang tengah menonton mesti tahu. Itu dia punya dokumen, dia dah tebal macam ni lah. Puan Anis Hafizah tahu dia, mesti tahu. Okey, kalau LPSA pula macam mana? Macam mana nak mohon dan apa pula dokumen yang diperlukan? Okey, LPPA sekarang dia dah mohon online. So memang mudah sangat lah sekarang ni. Siapa-siapa pun boleh mohon je, tak perlu tak perlu komplit lah, tak perlu complicated sangat. Dia memang senang. Dokumen dia pun sebenarnya senang je. Sebab dia yang basic-basic je, yang macam IC, slip gaji, lepas tu slip gaji sebulan ke nak 3 bulan? 3 bulan. Macam bank nak 3 bulan. Government pun nak LPPA pun nak 3 bulan ingat Okay. Nak 3 bulan juga. Lepas tu dia semua perlukan pengesahan jawatan lah. Surat pengesahan jawatan tu penting. Tak kira lah kalau nak pencen ke atau dia ambil skim K2SP ke, tak ada masalah. Tapi surat pengesahan jawatan tu adalah satu tiket yang penting untuk melayakkan dia nak mohon LPPSA. Kalau tak ada surat tu memang tak boleh mohon lah. Nak sah jawatan tu yang saya rasa lama kan. Saya dulu masa saya kerja kerajaan dulu nak sah jawatan 2 tahun setengah baru dapat surat pengesahan jawatan. Sah jawatan tu kalau dia dah setahun lebih dah boleh dapat. Tapi yang paling lama adalah surat option pencen. Option tu. Ya, option tu yang lambat. Dekat 3 tahun. Baru dapat 2 tahun setengah baru dapat. Option tu lambat. Dan ramai yang perlukan option, surat option tu untuk kiraan kelayakan yang lebih tinggi sebab dia tak nak bagi slip gaji dia ada tolakkan KWSP. Bila tolak KWSP itu adalah potongan yang akan mengurangkan kelayakan dia. Jadi kalau siapa nak kelayakan lebih tinggi yang ambil option pencen, dia kena tunggu pencen. Jadi KWSP dia tu dikeluarkan daripada slip gaji. Itu yang lambat tu. Sebab sekarang ni memang LPPH mensyaratkan memang kena ada surat pengesahan pencen. Surat pencen tu. Surat tu mesti. Lepas tu kalau kata macam buat pembiayaan bersama kena ada support document lah. Macam kalau anak beranak kena ada surat beranak yang mengesahkan kata anak beranak. So kalau suami isteri kena ada surat nikah. Sebab benda-benda ni kalau selalunya orang lupa. Orang lupa nak bagi. Jadi kalau cuma sebenarnya ada, kalau ikut banyak lagi rentetan dia, cuma nanti kalau nak apply dia ada checklist dia. Benda yang memang kita boleh senang sediakan lah. Tak susah sangat macam bank lah kan. Memang checklist dia memang mudah lah. Mudah sangat lah. Cuma satu lagi nak sarankan kat sini lah, siapa yang nak mohon LPSA ni, tolong install aplikasi My Financing dekat handphone masing-masing. Sekarang dah ada apps khas Apps ni memang cukup bagus pada akak lah. Memang cukup bagus, sama ada sebagai rent ataupun sebagai kepada awak pemohon lah. Dia boleh guna daripada sebelum kita beli rumah. Sebab dekat situ app tu ada calculator yang mana kita boleh kira sendiri berapa kelayakan kita. Isi 40 je calculator tu. Jadi kat situ dia dah beritahu dah, okey, apa allowance yang diambil kira. Isi 40 je pun. Okey, lepas tu kalau semasa kita dah mohon, bila dah mohon kita akan tengok kita punya status permohonan kita setakat mana. Okey, kalau ada query, kita dapat tahu query daripada situ. Lebih cepat daripada kita nak tunggu email daripada LPPSA. Dekat situ update dulu. Update dekat apps dulu. Ya, jadi kita boleh bersedia lah dengan query tu, apa benda yang nak di-query tu.
Kan sebab kredit kan dia ada tempoh masa dia. Okey, lepas tu dah lulus, kita dapat tahu kelulusan kita. Lepas tu kita dapat tahu bila kita nak start potongan. Dari situ juga kita dapat tahu kalau kita ada tunggakan, kalau kita ada baki pembiayaan pun kita beritahu kat situ. So daripada sebelum, semasa, selepas memang apps ni memang berguna. Memang disarankan semua, tolonglah. Okey, so tadi saya dimaklumkan oleh akak ada ini dia dah Puan Syazura dia cakap tadi ada video penerangan tentang apps My Financing. Okey, jadi saya nak tunjukkan video ini. Yes. Kita tengok sebentar Puan ada pemilihan dengan aplikasi Puan? Semalam baru apply. Yes. Macam nampak pula juga. Wah, seronoknya menang ke iPhone ke apa ke. Saya cakap tadi, My Financing Puan. Kalau pun nak tahu lebih lanjut mengenai financing, sebenarnya kalau orang baru mahu My Financing, so puan boleh simpan punya status untuk kelulusan tu. Ataupun telah lulus. Kalau telah lulus, nanti dia akan keluar lulus. Dan kalau ada query, nanti dia akan keluar apa dokumen query. Macam mana nak download ni? Serius tak pernah apa-apa? Kalau download, tak pernah apa-apa tak? Ya, dan ini just download saja. Dia menggunakan program. Macam semalam I download. Lepas tu I download. So semua ada. Untuk status kelulusan saja Puan. Untuk yang tunggakan tu tak ada lah. Sebab dekat sini kita boleh simak kita punya tunggakan, kita punya rumah pembayaran, semua ada. Jadi Puan hanya download saja, dah boleh selesai saja. Macam mana nak install? Susah apa boleh macam ni? Tak ada lagu IT. Macam ni Puan. Sebelum Puan cakap terus Puan keluarkan install. Lepas tu Puan pergi dekat App Store. App Store, Puan type saja My Financing. Puan keluar My Financing ni, Puan klik kat button download saja Puan. Download saja. Lepas tu, lepas download, dia akan keluar dekat ini My Financing. Simple saja. Aku tenang telefon. Tengok iPhone akak ni dah pecah. So akak ada iPhone, akak ada Android. Aku buat dah. Saya bantu Puan. Terima kasih. Okay, saya dah tolong install untuk Puan. So boleh tengok dan mesti aplikasi mana. Terima kasih. Senang macam ni. Aku dapat lagi. My Financing. Bestnya patut pergi iPhone. Senang. Dapat iPhone terus download. Macam senang. Ada apa boleh saya bantu lagi Puan? Terima kasih. Okey. Siapa yang dapat iPhone tu agaknya? Tak tahu lah. Okey, itu dia My Financing. Jadi kalau install My Financing boleh apply dekat apps tu lah kan? Namun begitu saya difahamkan macam kalau masih lagi blur-blur kan. Ramai juga kadang-kadang macam blur kan. Benda ni kan tak nak apply. Boleh juga apply FPPSA ni melalui ejen-ejen yang membuat servis begitu kan. Rasanya Puan Syazura sendiri pun ada buat servis sebegitu. Saya dengar tadi kita sembang tadi kan. Ya betul. Betul kakak ada buat servis kalau siapa-siapa sama ada kawan-kawan ataupun kawan-kawan kat FB kat mana. Kalau ada masalah nak isi borang permohonan, dia PM je akak, nanti akak bantu A to Z. Tak payah bayar. Memang akak ada servis, akak memang menawarkan servis tu lah untuk akak bantu untuk membuat permohonan LPSA. So sekarang memang akak dah buat lah.
So senang lah. Kalau yang mana dekat so kat mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Yes, boleh follow Syazura Hashim. Boleh so yang PM dia, KL, Kak. yes. Yang Kat KL pula mana-mana boleh sebab kat mana-mana pun boleh kan? Tak kisah. Boleh. Asalkan dalam Malaysia. Betul. Yang mana KL pula boleh beli rumah daripada Kenny juga, dan Kenny pun boleh uruskan sampai ke loan. Itu kalau loan bank. Loan bank cari Kenny. Loan government cari Syazura. Alright. Okay. Ada lagi soalan yang kita cuba jawab. Okay. Kita dihujani banyak soalan ni. Ada satu soalan daripada Mita Marsita. Macam mana dengan loan bank combine dengan loan LPPSA? Boleh ke? Siapa nak jawab ni? Kenny ke Syazura? Boleh. Soalan bagus ni. Soalan yang bagus. Boleh. Cuma sekarang ni untuk pembiayaan bersama ni cuma 2 bank saja yang boleh dengan LPPSA. BSN dengan Bank Islam sahaja. So bank lain tak boleh lagi. MOU sekarang dengan Bank Islam dengan BSN sahaja. Maksudnya separuh loan kerajaan, separuh lagi BSN ataupun Bank Islam cover. Dia tak semestinya separuh, ikutlah macam mana kan, sebab dia ikut pembahagian ikut sendirilah kan. Kadang-kadang kelayakan mungkin tak sama. Jadi mungkin LPPSA dia buat sampai shoot sampai full. Balance dia untuk bank kan. Tapi prosedur dia kena mohon LPPSA bagi lulus dulu. Bila dah lulus dulu baru bakinya kita buat dekat bank. Kalau baki tak lulus macam mana? Dah lah, sebelum kita nak buat tu kita dah pergi dah bawa slip gaji tanya berapa kelulusan kita sebelum kita mohon kan. Pergilah buat confident kan? Janganlah terus-terus pergi mohon. Wah. Ini gila confident ni. Jangan gila confident lah. Tapi pergilah check dulu. Betul. Dah Saya pun ada saya pun ada dengar ni. Tapi biasa kalau bank komersial yang lain mereka tidak membuatlah untuk combine dengan loan LPPSA. Sebab hanya satu loan bank saja atau loan LPPSA. Sebab setahu saya dia akan ada isu kat saya, mungkin sebab dia dah buat MOU kan. Kalau tidak dia ada isu dari segi siapa yang berhak nanti sekiranya loan tu tak dibayar. Betul. Punya loan tak dibayar, macam terpaksa lelong kan, Yes. terpaksa jadi bankruptcy. So dia punya kepentingan tu, siapa yang bank mana dulu yang akan terima payment tu. Dia yang paling utama siapa nak kena pegang grant tu. Betul. Siapa pegang grant? Itu yang MOU dengan 2 bank ni sahaja yang bersetuju LPPSA pegang grant. Kalau bank lain semua nak pegang grant sendiri kan. So tak boleh lah. Yelah, mestilah 2 bank ni je lah. Mesti kita nak jaga kepentingan kita. Kita dah bagi loan kan. Tapi jadi jikalau berlakunya kes yang hutang lapuk, jadi maksudnya LPPSA akan lelongkan hartanah tu, LPPSA dapat bahagian mereka dulu. Bank kalau tak dapat macam mana? Ya, bank mungkin akan rugi lah. Tu tak pastilah MOU dia orang cakap macam mana kan. Mesti ada some guarantee ni. Mesti ada some guarantee. Might have dalam mesti ada belakang guarantee. Mesti Bank Islam dengan Bank Muamalat ada dapat satu guarantee daripada kerajaan. Barulah dia orang willing untuk buat benda ni. Mungkin kita tak tahulah macam mana MOU tu. Okey, banyak lagi soalan ni. Ada satu soalan ni Izwan ni tanya kepada Kenny pula. Okey, saya terima soalan ni sebab semuanya tanya Syazura. So soalan ni saya ambil sebab dia kata tujukan kepada Kenny. Aduh. Nanti Kenny kecil hati tak ada orang nak tanya soalan kat dia. Okey, soalan Kenny. Sekiranya rumah pertama buat homestay dan rumah kedua buat sewa tapi tak register SSM, adakah cukup sekadar resit untuk jadi penguat atau jadi income? Jadi bukti lah.
Okey. Soalan kedua dia, soalan untuk okey. Itu yang soalan kedua dia soalan untuk Syazura balik. Pertama mula-mula je untuk Kenny. Okey. Okey. Pengusaha homestay ya. Pengusaha homestay dan rumah kedua buat sewa tapi tak ada. Ini rumah kedua tapi dia tak ada. Rumah kedua dia buat sewa tapi dia tak ada SSM. Ini maksudnya rumah pertama dengan kedua ni buat homestay ke macam mana? Tak, rumah pertama je dia buat homestay. Rumah kedua dia buat sewa macam biasa. Okey. Rumah pertama buat homestay, rumah kedua dulu rumah kedua lebih straightforward. Rumah kedua buat register SSM, tak apa. Ini masuk akaun sendiri, masuk akaun individu. Cukup sekadar ada perjanjian sewa untuk membuktikan sebagai pendapatan anda untuk di bank, di kacamata bank. Yang pertama tu ada complicated sikit. Rumah pertama homestay. Biasanya kalau anda nak buat bisnes, ini perniagaannya, pendapatan perniagaan dan pendapatan sewa adalah berbeza di kacamata bank. Kalau buat homestay, anda dikira sebagai perniagaan dan anda mesti masuk dalam enterprise ke atau SSR. Maksudnya kena ada syarikat lah. Enterprise ke Sembilan Berhad mesti masuk pendapatan di sana. Okay? Untuk jadi income. Saya teringat pernah suatu masa dulu saya dengar perkongsian daripada PE Syafi'i Bustan. Kes pasal homestay ni. PE kata homestay ni susah sebenarnya nak dibuktikan sebab income tak tentu. Betul. Jadi apa PE buat? Ini illegal yang diajar oleh PE. Dia kata buat je lah satu tenancy agreement. Buat je satu tenancy agreement, bank in-kan dalam account tu amount yang sama setiap bulan. Pandai-pandai lah. Macam tu. Sebab tu kan susah. Homestay ni tak tentu kan. Okey, soalan kepada Syazura, dia tanya betul ke ada pinjaman FPPSA untuk pembelian kenderaan? Ada ke? Okey, nombor satu nak cakap. Adakah dia mengurangkan jumlah maksimum pinjaman FPPSA selepas itu? Okey, dia kena tahu LPPSA tu maksudnya Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Perumahan. So tak adalah kenderaan. So mungkin ada skim lain kot yang bukan LPPSA lah. Akak tak pasti yang tu. Tapi kalau LPPSA memang dia cuma boleh rumah, tanah ataupun rumah kedai. Tak ada. Hanya beli rumah saja. 7 jenis sahaja. Alright. Okey, satu lagi soalan saya ambil. Soalan kita dah banyak. Macam apa nak jadi dengan aku punya soalan? Okey, soalan ni saya ambil unik sikit. LPPSA ada interest tak? Kalau tak ambil MRTA, just ambil MLTT, loan LPPSA akan lulus tak? Okey, Mardiah Kamaldin saya tahu dia ni kawan saya yang merupakan ejen insurans Prudential. So diorang ni ada menawarkan MLTT. MLTT. Jadi dia nak kata kalau buyer tu tak ambil MRTA, ambil MLTT dengan ejen-ejen insurans macam diorang, adakah loan LPPSA boleh lulus? Itu soalan dia. Tak. LPPSA mewajibkan MRTT atau MRTA sahaja, wajib. MLTT tak adalah syarat. So kalau nak ambil boleh sebagai tambahan dekat luar. Tambahan. Jadi wajib MRTT, MRTA ni wajib LPPSA. Dia sekali dengan pakej pembiayaan dalam tu. Dia bukan testing, nak bayar cash pun tak boleh. Dia memang termasuk dalam amount pembiayaan. Betul. Mesti akan wajib masuk dalam loan. Alright. Ya, wajib. Okey. Soalan saya yang seterusnya. Ni soalan yang saya sedia pula. Masa dah tak banyak, so saya kena pilih the best soalan lah. Okey, soalan ni saya rasa mencabar. Saya nak dengar jawapan ni. Bila kita mula bayar ansuran? Okey, katalah ni soalan untuk Kenny dulu ya. Katalah pinjaman dah lulus. Rumah tu undercon. Sebab ramai yang buat pinjaman bank, diorang tak perasan benda-benda ni. Dia tahu sign je kan. Okay. Biasalah. Kan? Tahu main sign je. Okay. Katalah rumah dalam undercon. Apabila peminjam tu, bila peminjam tu dah start kena bayar ansurannya. Katalah dia beli rumah undercon.
Sebab dia kata banyak kadang-kadang orang ni komplain, kenapa bank tiba-tiba call saya? Saya dah ada tunggak ni, saya kena bayar bulan ni lah. Okay. So macam mana ni Ken ni? Okay. Ini kalau call ni saya pun sendiri kena. Saya beli account, saya pun sendiri kena. Bila kena bayar? Bila dapat surat, mula bayar. Okay? Bila dapat surat daripada bank akan bila bank dah bayar pemaju, bank akan keluarkan surat pemaju progresif ya. Bank akan keluarkan surat dan hantar ke alamat anda. Jadi ini yang sangat penting apabila anda membuat permohonan pinjaman perumahan dengan bank, pastikan alamat surat menyurat tu adalah betul. Tolong jangan letak rumah sewa ke rumah alamat yang tak ada orang yang tengok peti surat anda. Itu satu. Yang kedua, bila surat dah sampai, anda kena buat bayaran. Tapi bank ni ada slow sikit lah. Biasanya surat dia tak tahu postman slow ke bank slow, tak tahulah ya. Tapi disbursement dah buat. Dan anda biasa akan terima panggilan daripada bahagian collection ya, yang kutip hutang yang beritahu, tuan, puan, maaf, anda sudah lewat bayar. Tapi anda boleh cakap, saya belum terima surat tu lagi. Tak ada masalah, anda belum terima surat tu, bank faham. Jadi lewat bayarkan, ada interest untuk lewat bayarkan, itu memang waive lah, tak ada masalah. Apa yang anda kena buat ialah tanya berapa banyak yang anda perlu bayar. Lepas tu tanya macam mana nak waive interest. Kalau ada interest untuk lewat bayar, tanya macam mana nak waive. Biasanya anda boleh cuma tulis email saja pada bank dan bank akan waive interest tu. Okay? Tapi anda kena bayar cepatlah, jangan dengar lagi lah. Kalau boleh hari tu juga bayar. So tak adalah bank macam ni, dia punya sistem sekarang masih kuno sampai macam ni, macam tengah tunggu surat datang baru dia ke issue. Tapi ni ada beralih ke sistem digital lah. Apabila dibayar pemaju, anda akan terima SMS. Tapi masih tak ada masuk ke online banking dan tengok. Tapi kebanyakan bank masih guna surat. Jadi tolong kadang-kadang ada sekali dah pindah kan. So dah tak dapat dah surat tu. Ataupun tak check pun mailbox tu. Betul, sebab biasanya kalau anda katakan saya tinggal sini, mak ayah pun kat Melaka, saya pun rumah sewa, saya buat loan rumah sewa je. Alamat rumah sewa, alamat surat menyurat, mana akan terima? Yalah. Biasalah. Jangan panik. Okay. Jangan panik. Jangan panik dan tolong jangan marah orang tu pun buat kerja je. Okey, kalau LPPSA pula macam mana? Katalah rumah anda dapat lulus. Bila kena start buat bayaran sebenarnya? Okey, LPPSA ni dah keistimewaan LPPSA yang ramai orang jealous lah. Satu, kalau rumah dalam binaan tak ada progress payment macam bank. Dia tengok dia kita kalau ikut jenis pembiayaan, ini kita panggil pembiayaan jenis 3. Pembiayaan jenis 3 ni dia beli rumah dalam pembinaan. Beli rumah dalam pembinaan ni dia cuma start bayar bila LPPSA buat bayaran kemajuan dekat pemaju 95%. 95% ataupun 25 bulan dari tarikh lulus LPPSA. Yang mana-mana sampai dulu. Itu mana yang ada kes yang mana-mana sampai dulu. Dia tak semestinya kata 95% kita ada akan sampai dulu atau 25%. Dia tengok progress projek tu lah. Kadang-kadang projek itu mungkin delay sikit dalam kes sekarang ni. Mungkin dia dah 80% tapi timing dia dah 25 bulan. Dia dah kena bayar. Kena bayar tu tapi kena bayar full terus kan? Ya, full. Pasal kita tak ada progress payment. LPPSA tak ada progress payment. Dia bayar terus bulan-bulan, asuran bulanan dia yang tetap lah. Penuh lah. Tapi kalau lah kata macam sebelum ni, ada juga kes, banyak juga kes lah yang progress projek tu cepat siap. Jadi tak sampai 25 bulan dah kena bayar. Tu yang dia kata guna term 95%
Ataupun 25 bulan. 25 bulan mana-mana yang sampai dahulu. Tapi dia tengok juga macam ada kes yang untuk projek-projek yang konsep dia bina dan jual untuk rumah landed 25 bulan, 95%, 100% ataupun 25 bulan. Kalau high rise 100% ataupun 37 bulan. Dia lama sikit lah kan pasal tinggi kan. Setinggi. Kalau 37 bulan lebih 3 tahun lah. Lebih 3 tahun lah kan. 3 tahun 36 bulan. So ada extra lagi sebulan. Bulan 37 dia kena bayar lah. Ni bulan ke-25 dia dah kena bayar. So kalau ikut 24 bulan, bulan ke-25 dia dah start bayar. Kalau ikut 36 bulan, bulan ke-37 dah kena start bayar. Dia bunyi menarik kalau projek tu tak ada masalah sebenarnya. Ya, betul. Maksudnya kalau siapa yang loan bank, dia dah kena bayar ikut progress. Ya, betul. Kan? Tapi yang loan LPPSA ni macam la tak payah bayar apa lagi kan. Sehinggalah 25 bulan tiba-tiba dia kena bayar full. Kalau projek tu cantik. Tapi kalau projek terbengkalai, dia kena bayar full. Sedangkan projek tu tersangkut. Kalau bank, at least orang yang apply bank, katalah dia tersangkut pada progress yang 40%. Katalah 40%. At least dia hanya bayar interest untuk 40% saja. Progress payment setakat 40%, betul tak? Betul. So dia ada pro and con lah dekat situ. Betul lah tu. Betul. Tapi LPPSA membenarkan pembatalan untuk kes-kes yang kata macam terbengkalai ni, tengok progres dia. Lepas tu kalau nak buat batalan, kita akan dapatkan surat daripada KPKT yang menunjukkan kata pembatalan tu adalah progres dia, proses-proses dia lah, memang ada lah. Yang mana so kita boleh melindungi lah peminjam kita. Okay. Tu nice. Adalah exit clause. Tapi nombor satunya paling penting tu, sebelum beli rumah pembinaan ni, tak kira lah guna bank loan ke atau LPPSA, siasat dululah pemaju tu. Tengok dulu background dia. Betul. Okay, satu soalan daripada Cik Rosdi ni. Ni saya percaya soalan ni kepada Kenny. Bagaimana pengiraan dividen ASB financing sebagai sumber pendapatan? Okay. Ni ada beberapa cara nak kira ni. Tapi apa yang biasa dibuat, kalau tak 5 bank saja yang beri ASB financing sekarang, dengan M-Bank dan Hong Leong ialah baru. Dan kalau dividen, katakan ASB financing sebab unit dia sama je, RM1 satu. Jadi katakan 200,000. 200,000 mereka ada kiraan tersendiri. Ada bank yang tetapkan dividen 4%. Maksudnya 200,000 darab 4% bahagi 12. Itu dikira sebagai pendapatan bersih yang akan ditambah kepada gaji atau pendapatan perniagaan anda. Okey, itu satu cara. Cara kedua ialah mereka ambil dividen yang betul-betul tahun tu. Katakan tahun ni ada ASB 2020 lebih kurang lah. katakan 5% lah ya. Lebih katakan 5% atau 5.5 ke 4 point berapa je hari tu kan. Katakan 5% lah. 5% darab 200,000. Mereka tengok dengan penyata pengagihan pendapatan anda, berdasarkan penyata pengagihan pendapatan anda, 5% darab 200,000, apa yang ada anda ada darab bahagi 12. Lepas tu yang itu dikira sebagai pendapatan bersih yang masukkan ke dalam. Tapi ansuran tu tetap dikira sebagai komitmen kan? Betul. Ini yang ramai orang yang salah anggap ya. Kalau katakan anda pergi ke bank dan ni memang nak jual ASB loan lah, mereka cakap, puan ambil ASB loan lah, ni tak dikira sebagai komitmen tau. Kita pendapatan, sebab mereka bagi tahu macam tu sebab dividen yang ada boleh cover tahun pertama saja anda bayar. Tapi dalam kacamata bank itu tetap sebagai satu pinjaman. Tapi ada juga pengecualian, okey.
katakan anda ambil biasanya pengecualian diberikan pada bank yang memberi anda pinjaman ASB. Katakan bank A, bank RHB beri anda ASB loan. Anda ambil loan rumah dengan RHB. Itu mereka tak kira lah. Sebab geng dia lah, dia punya produk dia sendiri. Sebab cagarannya ada dalam tangan mereka. Cagarannya bukan dengan bank lain. Unit-unit tu ada, sijil tu ada dalam tangan mereka. Sebab tu mereka rasa lebih secure lah. Macam tu mereka kira. Alright. Jadi kalau yang mana ada SB financing yang tinggi tu, mungkin look for loan dekat bank yang dia buat tu dululah. As the first choice kan? Kalau macam tu lah. Pengecualian. Tapi biasanya kalau nak buat ASB, janganlah hari ni you apply ASB loan, lepas tu dah ada ASB loan kan. Esok you pergi buat pinjaman perumahan dan cakap bank, ambil income saya macam ni, tak boleh lah. You kena ada bagi sedikit masa. Ya, betul. At least kalau dah ada dividen, cantik lah sikit kan. Boleh lah teruskan dividen. Ada dividen cantik sikit. Tapi kalau you baru je, itu susah sikit lah. Okay. Alright. So terima kasih Kenny atas harap jawapan itu sudah tu. menjawab Cik Rusdi. Ya, soalan ni memang soalan famous sebenarnya. Cik Rusdi tu menyampaikan hajat soalan famous yang saya rasa di belakang ni berapa ramai orang suruh dia tanya soalan ni. Harap saya sudah menjawabnya dengan baik. Okay. So, ramai ni Ren Azwan, saya nak bacakan je komen dia. Terima kasih Akak Adoy di atas perkongsian yang begitu informatif. Sangat-sangat membantu terutama buat para pengundi hartanah yang memerlukan pencerahan tentang LPPSA. Buku bila nak launch? Allahu Akbar. Kalau ini dah ada buku ni, tolong luluskan. Yang ni semua ejen rumah memang wajib baca untuk faham nak guide kita punya klien. Sekarang buku LPPSA ni. Sebenarnya di pihak kasih terbit, kita memang daripada tahun lepas lagi. Kami dah hantar pinangan, dah hantar sirih junjung. dah tengah cincin je belum beli untuk meminang manuskrip daripada Puan Syazura ni, daripada Akak Adoy ni. Okey, kalau ikutnya dia lagi. Okey, manuskrip dia akan hantar hujung bulan ni cantik. Hujung bulan ni akan hantar. So buku tunggulah. Yes, kalau betul lah Kak Adoy dapat hantar hujung bulan ni, so insyaAllah by tahun ni buku ini akan keluar. So kita boleh pairkan dengan buku Kenny. InsyaAllah. InsyaAllah. Dah siap dah. Okay, Hafifi dah happy. Dia kata sangat clear, baru faham ilmu baru. Okay, Mas Sita tanya satu soalan lagi untuk Kenny. Soalan untuk Kenny. Kalau rumah pertama beli Soho, lepas tu baru nak beli rumah apartmen atau landed, boleh lagi ke layak beli rumah bawah skim rumah pertamaku yang 100% pinjaman tadi? Oh, okey. Ini Soho dengan Soho. Okey. Soho dengan Soho ni, Puan Masita, ini dikira sebagai hartanah komersial ya. So, kalau nak tahu adakah tengok perjanjian jual beli. Kalau perjanjian jual beli berdasarkan Akta Pembangunan Perumahan ya, HDA ya, mereka akan tulis di sana dan itu layak dikira sebagai rumah dan dapat 100% lah. Kalau dah beli Soho, lepas tu itu dikira sebagai rumah, small office, home office. Soho adalah small office, home office. Itu dikira sebagai rumah. Jadi anda tak layak. Tapi kalau dah beli Soho dengan Soho, mungkin. Bergantung pada bank lah. Tapi saya rasa memang layak lah untuk skim rumah pertama ni. Sebab Soho dengan Soho ni biasanya memang bawah komersial kan? Dia berbeza dengan Soho kan? Soho di bawah HDA. Soho dengan service apartment bawah HDA. Tapi yang paling penting baca perjanjian jual beli anda. Sebab Soho ni kalau ikutkan daripada sejarah, para pemaju ni sangat kreatif tau. Kreatif mereka dah buat apartment service, lepas tu mereka buat Soho sebab mereka nak dapat pembiayaan 90% daripada bank. Mereka letak nama Soho ni untuk small office, home office. Perkataan home itu digunakan untuk buat
dia ikut HDA, okay? Jadi kalau jangan terkejut ya jikalau anda jumpa Soho yang lama tapi mereka tak ikut HDA, itu tak layak untuk 90% ya. Itu komersial. Yang tengok perjanjian jual beli, itu yang paling penting. Okay, Chun. Okay, semoga menjawab soalan Masita harap jawab soalan puan lah. Okay, terima kasih Kenny. Ni Khairul Izzuan dah memuji-muji ni. Oh, terima kasih kepada Kenny dan Syazura. Ya, kita dah jawab soalan dia 2 kali. Round kena buat round 2, 3, 4. Oh. Tunggu buku 3, 3, 4 dah. Tapi dia pujilah, dia kata terbaik ahli panel dan moderator. So saya happy lah sebab dia sebut nama moderator juga. Ya, moderator pun tanya soalan susah ni. Itulah. Okey, ni Hanis Hafiza, dia kata soalan kedua tu dah nama panjangnya, lembaga pinjaman perumahan sektor awam. So tak ada lah. Ni dia menjawab kepada yang pasal loan kereta tadi tu. Loan kereta, loan motor tak boleh lah. Okey, saya ada satu soalan yang saya tak tahu sempat tak saya tanya soalan. Nombor 15, soalan nombor 15. Kalau ni kepada Kenny, kalau loan bank, bila kita nak buat bayaran, ada 2 cara. Pertama, kita bank in ke akaun simpanan bank tersebut dan kemudian akaun simpanan tu autodidak ke financing kan, nombor akaun pinjaman. Yang kedua pula, ada setengah bank dia kata tak payah buka akaun simpanan, terus bank in je terus ke akaun pinjaman. So kenapa ada prosedur berbeza-beza tu, bank ke bank. So dia buat sebab ada setengah peminjam dia macam confused sikit kan. Oh, okay. Ini sebenarnya polisi setiap bank adalah berbeza. Tapi setiap bank memang lebih suka jikalau anda buka akaun dan buat auto debit daripada akaun mereka ke akaun pinjaman perumahan anda. Malah ada bank yang mewajibkan anda buka akaun simpanan dulu baru saya disburse duit. Kalau tak, saya tak disburse duit. Ada juga. Ada saya jumpa. Saya lah. Saya ada bank tahap benda Alliance lah apalah. Yes. Kenapa bank buat demikian? Kenapa bank buat demikian ya? Bagi bank, pinjaman perumahan adalah satu produk saja. Okay? Jadi anda sebagai klien, kami mesti nak jualan silang kan? Dah jual anda pinjaman perumahan, kami jual anda MRTA. Lepas tu kami jual anda general insurance lagi. Anda kena ambil general insurance. Kalau insurance kebakaran pun kena ambil dengan kami. Lagi satu yang kami jual pada anda adalah akaun simpanan semasa. Sebab dalam bank ada target juga. Kasa akaun berapa you buka satu branch tu. Itu ada kira dalam untung rugi mereka. Jadi sebab tu pihak bank kan lebih suka jikalau anda buka akaun dan menggunakan lebih banyak produk yang anda guna daripada satu bank. Lagi susah anda nak pintar, anda nak cabut sekarang. Bayangkan kredit card semua kami jual pada anda. Sebab tu kerja kami sebagai banker kan, banker hartanah, kami bukan hanya menjual pinjam produk lain untuk lock anda sana. Betul. Itu ialah satu sebab yang bank lebih suka jikalau anda buat macam tu, ada akaun simpanan, lepas tu ada akaun pinjaman. Tapi ada lagi satu yang untuk senangkan anda. Juga kadang bank bank A mungkin pinjaman perumahan anda kena bayar sebelum 5 hari bulan setiap bulan. Tapi akaun simpanan anda yang anda potong daripada bank B, mereka hanya akan potong pada 8 hari bulan setiap bulan. Kan dah lambat 3 hari tu. Mesti bank akan call you. Ya. Jadi anda lebih baik buka akaun dengan bank A dan terus potong di sana. Mesti tepat, tak ada lewat punya. Ya, dia orang lagi senang nak akses, nak ambil. Betul, lagi senang. Okey. So kalau LPPSA, terima kasih Kenny. Okey, kalau Sama-sama. LPPSA pula, LPPSA, bayaran pinjaman tu kita tak payah risau. Kena tolak slip gaji je kan sepatutnya kan? Terus tolak slip gaji. Jadi adakah LPPSA ni untuk orang yang baru nak apply lah. So adakah LPPSA akan hantar dokumen direct ke bahagian gaji untuk potong gaji ke, ataupun peminjam ni yang kena hantar, ambil serta dokumen, hantar ke unit gaji? Lepas tu ada pula cerita pasal nombor akaun Maya ni, apa benda pula ni, Akak? Okey, dia macam ni tau.
LPPSA dia akan buat makluman pembayaran pembayaran potongan gaji ni untuk dua-dua. Untuk ketua jabatan dia hantar, untuk peminjam pun dia akan maklumkan. So peminjam ni dia kena alert lah. Dia tengoklah kalau macam bila sampai potongan tu, bulan tu dapat slip gaji, dia tengoklah potong tak potong. Kalau tak potong, dia pergilah dekat ketua jabatan dia maklumkan kenapa tak potong. Sebab kalau tak potong akan berlaku tunggakan. Tunggakan tu tak dilindungi oleh takaful nanti. MRCT tak cover. Jadi akan berlaku masalah kemudian hari lah kalau mungkin terpaksa bayar double pun ada kalau dah banyak kan. So kalau berlaku kes macam tu, jabatan lambat potong walaupun dah dimaklumkan, pergi bayar sendiri dekat bank. Ataupun pergi bayar sendiri melalui Maybank to you. Boleh bayar sendiri melalui cek atau bank draft ke kaunter LPPSA. So yang nombor akaun Maya ni. Okey, nombor akaun Maya tu, soalan tu cepat sangat lah sebab tak release lagi tu sebenarnya. Baru lagi. Baru sangat, baru keluar notis makluman pasal akaun Maya ni. Hanya cepat sangat. Tanya soalan. Saya nampak dia dalam Telegram. Okey, memang. Cepat sangat. Okey, dia akaun akaun Maya ni dia joint venture LPPSA joint venture dengan CIMB Bank. CIMB sahaja. So, akaun Maya ni dia macam masa kita BPP dulu, dia ada 8 nombor akaun. Okey, bila LPPSA kita ada 12 nombor akaun yang kita guna sekarang lah. Lepas tu bila dengan akaun Maya ni, dia akan tambah daripada 12 akaun tu, nombor akaun yang sama, dia akan tambah depan dia 98. Dengan CIMB Bank sahaja Dengan bank lain tak boleh, ni CIMB sahaja. Ini akaun Maya ni untuk kalau nak bayar tunggakan, kan kita nak bayar sendiri kan. Bukan yang potongan gaji potongan gaji atau pencen memang tak layak lah. Dia untuk tunggakan. Kalau siapa nak bayar tunggakan macam sedikit tadi lambat potongan daripada majikan, daripada ketua jabatan kan lambat potong. Okey, dia boleh bayar sendiri melalui itu. Lepas tu kalau dia cuti tanpa gaji, dia kena bayar sendiri, tak ada potongan gaji kan. So dia boleh bayar kat situ. Ataupun macam akak ni yang bersara awal tak dapat pencen lagi. Kena bayar sendiri. Okay. Kena bayar sendirilah. Lepas tu kalau kata kita nak buat penyelesaian awal, penyelesaian sama ada sebahagian pembiayaan ataupun penyelesaian sepenuhnya pun boleh melalui akaun tu. Okey, nanti dengan akaun Maya tu, nombor akaun Maya tu mulai 3 hari bulan April ni dah boleh pergi bayar, bawa duit cash pergi bayar dekat kaunter CIMB. Boleh juga pergi bayar melalui CDM ataupun cash deposit atau check deposit. Tapi CIMB sahaja. CIMB sahaja. Menggunakan nombor akaun Maya. Tengok kena betapa updatednya sekarang baru 27 Mac. Tapi maklumat bulan April belum start lagi kita dah tahulah maklumat ni. Itulah tu kira kelebihan lah. Yes. Hanya yang menonton malam ni je dapat info ni tau. Okey. Kita dah 9.56. Untuk malam ni, untuk kawan-kawan, saya nak jemput. Kita ada soalan quiz. Kita ada quiz harian, iaitu setiap kali kita buat event live macam ni, kita ada quiz. So kita jemput kawan-kawan untuk jawab quiz tu. Kita ada hadiah. Kita akan pilih 3 pemenang. Kita akan beri hadiah buku. So buku mana tu randomly lah. Buku antara buku custom bed dan juga 2 penulis. Kita akan pilih 3 pemenang dan kita akan sharekan buku bagi kuis harian. Soalan kuis hariannya tak susah, saya tunjukkan. Ni saya dah sediakan. Ni dia punya borang kuis harian tu kat mana nak isi. Okey, soalannya adalah apakah nama penuh LPPSA? Itu je. Panel tak boleh lah jawab. Selain panel, saya pun tak boleh jawab, panel pun tak boleh jawab. Tapi selain daripada kita bertiga,
Semua kita jemput jawab soalan kuis. Okay, link untuk soalan kuis ni saya letak di komen. Alright, sekejap saya typekan. Link untuk kuis harian. Okay, semua tengok dekat ruangan komen, saya letakkan link untuk jawab soalan kuis. Kuis harian yang mana kita akan pilih 3 pemenang untuk menerima hadiah buku. Dan selain daripada kuis harian, kita ada juga kuis terkumpul. Kuis terkumpul ni kita buat setiap kali event live ada 1 soalan. So, kena kumpul lah jawapan-jawapan tu setiap kali kita buat live. Kalau tak sempat nak kumpul, tak apa. Boleh jawab kemudian. Nanti Google boleh dapat jugalah jawapan kalau kita Google sebenarnya. Okay, ini borang dia untuk kuis terkumpul. Okay, untuk malam ni tengok dia ada banyak soalan ya. Soalan 7, soalan 8. Okay, malam ni punya soalan 8. Berapakah maksima margin pinjaman ataupun LTV untuk rumah ketiga dan ke atas? Berapa margin pinjaman bank LTV untuk rumah ketiga dan ke atas? 50%, 60%, 70%. So pilih saja. So ada beberapa soalan lagi terkumpul. Yang ini kita tak boleh bagi link lagi malam ni sebab nama pun terkumpul. Jadi hanya apabila sesi last pada 4 April nanti saya akan bagi link untuk kuis terkumpul, barulah anda dah boleh isi. Kita akan bagi tempoh lah dalam beberapa hari untuk jawab. Hadiah kuis terkumpul baru gempak sikit lah. Nombor 3, kita akan pilih 3 pemenang untuk handphone holder. Tak ada pula saya ready atas meja hari ni. Handphone holder kita akan pilih 3 pemenang. Nombor 2 kita akan bagi lampu membaca supaya anda boleh baca buku Kenny ni sebelum tidur. Guna lampu membaca dan nanti kan buku Akak Adoy pun nanti boleh baca digunakan lampu membaca kami. Dan nombor 1 kita akan bagi kipas angin berdiri jenama Panasonic. Supaya masa korang baca buku nanti taklah kepanasan. Bolehlah pasang kipas. Okay, itu dia ceritanya. Yes. So jawab malam ni saya jemput kawan-kawan semua jawab soalan kuis harian. InsyaAllah. Dan nanti 4 bulan kita akan bagi kuis terkumpul. Ada satu soalan tadi yang saya rasa saya nak jawab lah. Saya yang nak jawab. Macam mana nak check background pemaju? Macam nak check background pemaju, boleh tengok dekat laman web Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan kalau dia adalah pemaju yang di blacklist. Kadang-kadang kita Google pun dah tahu. Google je nama pemaju tu, cari dia punya bapak company dia sebab kadang-kadang pemaju ni dia pakai nama syarikat anak. Cari nama company bapak, Google, tengok ada tak yang orang bergaduh pasal pemaju bapak dia ni, pasal nama bapak dia ni, ada tak orang tulis kat blog, ada tak orang tulis kat Facebook, ada tak orang kata terbengkalai kan. Sekarang ni senang, semuanya Google je. Cari syarikat induk dia. Kan, jangan tengok syarikat yang bawah tu rama-rama lah apa, cari bapak dia tu kan. Siapa syarikat bapak dia? Syarikat induk. So itulah caranya. Alright. So Evelyn kata awesome Kenny. Terima kasih. Ada orang puji Kenny. Kita masih kata terima kasih atas jawapan terbaik ahli panel dan moderator. Tengok dia mention nama moderator. Cik Rosdi ada tanya soalan lagi tapi saya rasa kita dah lewat sangat. Nanti Akak Adoy dengan Kenny akan claim lebihan charge daripada saya. So saya minta maaf, nanti mungkin kita boleh jawab di luar lah. Cik Rosdi ada tanya satu soalan lagi, kita boleh jawab di luar kemudian. Cik Khairul Izzuan kata hai, kita semua dari masa depan. Okey. So itu saja. Jangan jawab. Ada yang jawab soalan kuis dekat komen. Jangan jawab dekat komen. Jawab dekat link yang saya bagi tu. Link yang saya bagi tu. Jawab dekat komen tu jawapan bocor. Julie Adli dengan Suha Samsudin jawab dekat link yang saya bagi tu, dekat Google Drive tu. Okay, so terima kasih semua. Sebelum saya tamatkan, Kenny ada apa-apa sedikit nak bagi kesimpulan ke apa ke? Kesimpulan, terima kasih kerana jemput saya, Kak Ani dan Kasih Terbit dan dua penulis saya, dan kepada penonton di luar sana, terima kasih kerana hadiri dan soalan anda. Saya berharap anda mendapat banyak manfaat daripada
sesi ini, dan yang paling penting anda boleh ambil tindakan ya. Bukan hanya sembang santai saja hari ini. Saya berharap anda dapat mengambil ilmu ni dan ambil tindakan untuk memiliki rumah anda sendiri. Okey, terima kasih. Yes, terima kasih Kenny. Oh, memang tips mahal-mahal semua daripada Kenny malam ni. Okey, Akak Adoy pula. Apakah kata-kata terakhir? Okay, terima kasih Cik Puan Rohania kerana jemput akak. Terima kasih juga kepada Kasih Terbit dan dua penulis. Okey, terima kasih juga kepada sama sahabat-sahabat yang tengok live ni. Okey, kalau minta maaf sebab akak tak boleh jawab terlalu detail di sini sebab makan masa, sebab banyak sangat benda yang nak diulas. Kalau ada pertanyaan atau apa benda yang nak ditanya ke atau nak baca info, boleh follow akak dekat page akak Adoy Properties. Boleh juga tengok dekat Telegram akak. Type je kat Telegram tu LPPSA, akan keluar channel akak punya Telegram channel. So boleh follow kat situ dan doakan akak agar dapat hantar manuskrip akak on time lah dekat Kasih Terbit. Itu penting tu, manuskrip tu. Minta tolong semua aminkan supaya manuskrip tu dapat diterbitkan. Terima kasih Encik Rosdi. Yes, Cik Rosdi kata terima kasih dekat saya, dekat Akak Adoy dan Kenny. Okay, so untuk kawan-kawan, sekarang kita sedang dalam pesta buku online di Shopee. Boleh datang ke Kasih Terbit punya Shopee di sini. So kita ada promosi-promosi buku lah. Termasuklah buku Kenny. Buku Kenny pun ada juga kat sini. Mana buku Kenny? Ni buku Kenny. Beli buku Kenny, tolong luluskan. Kita ada harga diskaun. Harga asal RM30 jadi RM33.5. Dan dapat free pula buku Subnet Make Money tulisan Syahman Abu Hassan. Sekarang pesta buku online sehingga 4 April. Yes. Okay, para penonton pastikannya tangga teratas ya. Saya nak kalahkan buku Dr. Azizul ni. Yes, betul. Esok hari Ahad nanti saya keluarkan carta minggu ini pula. Apa yang paling hot dekat Shopee tersebut. Jadi kawan-kawan yang menonton tolonglah bagi Kenny punya buku naik carta. Cik Puan moderator nak bagi testimoni sikit boleh? Boleh, testimoni boleh. Okey, akak dah baca buku Kenny. Okay. So memang awesome. Sebagai seorang rent memang banyak membantu akak lah untuk akak nak tapis akak punya buyer. So kita kalau rent ni, kita kalau boleh kita nak buyer kita bila submit terus boleh lulus lah. Jadi bacalah buku ni, insya-Allah akak boleh katakan kalau buat follow betul-betul apa tulis tu 100% boleh lulus lah loan kita. Wah, terima kasih Kak. Terima kasih. InsyaAllah. Itulah ceritanya. Wah, live testimonial ni mahal ni. Itulah. Mahal tu. My first video testimonial mahal. Itu tak termasuk dalam harga package malam ni tu. Betul. Terima kasih Puan, terima kasih. Itu free testimonial untuk malam ni. Okey, selain daripada Shopee Kasih Terbit, kita ada juga Shopee Dua Penulis. Kita punya rakan partner sebab kita bawa event-event live ni semua pun dengan kerjasama Dua Penulis juga. So boleh datang pergi ke Shopee, cari Dua Penulis. Pun ada buku Kenny juga di sini. Yang mana yang ada dekat Kasih Terbit insya-Allah pun ada di Dua Penulis. Namun begitu ada yang buku Dua Penulis jual yang kita tak ada. Terutama sekali buku-buku fiction, novel tu tak ada. Kasih Terbit tak berapa jual. Dekat Dua Penulis yang ada. Okey, terima kasih semua. Terima kasih yang menonton. Amin, semuanya amin dah ni. Tengok semua mengaminkan. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Selamat malam. Selamat maju jaya. Esok jangan lupa kita ada satu lagi sesi terutama perempuan esok pagi pukul 10. Kita ada satu lagi sesi kenapa wanita perlu ada pendapatan sendiri. Pukul 10 di live yang sama. Perempuan wajib tonton. Yang lelaki boleh tonton untuk pengetahuan. Boleh ajar anak kan. Ajar anak perempuan, ajar isteri dan mungkin boleh tahu loophole juga. Okey, selamat malam semua. Jumpa lagi. Bye. Bye. Bye.